Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat semua? Alhamdulillah, Masya Allah. Saya sampai rasa lupa dah jalan ke sini. Masuk bahagian rumah-rumah tadi kan. Betul ke kat sini? Saya ingat tu ada orang jual golf tu. Kan orang jual golf tu, yang tu saya ingat lah. Tapi bila masuk rumah perumahan kan, cakap betul ke? Saya tak nampak, confused kan. Tapi dah sampai depan ni, baru betul lah tu. Tak salahnya. Baik ibu-ibu, insyaAllah kita hari ini bertemu dalam satu slot kuliah duha, yang mana tajuk yang diberikan, Masya Allah, ayah sentiasa di hati. InsyaAllah kita mulakan dahulu tajuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina hikmatak وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat limpahan kurniaan daripada Allah. Kita dapat lagi berjumpa pada hari ini, dapat hidup lagi ibu-ibu sebagai peluang kali ke beratus kali dah lah ya, ataupun beribu kali lah. Allah bangkitkan kita semula, pinjamkan semula roh kita masuk dalam jasad kita untuk kita mencari apa tujuan hidup kita di atas dunia ini. Moga-moga ada dia punya keberkatan, kebaikan yang boleh menambah baik bekalan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibu-ibu, hari ini kita bicara tentang emosi lah ya. Saya daripada semalam dah, kalau tengok mata tu sembab je kan. Sebab tajuk ni memang rasa tak boleh tahan lah ibu-ibu. Tajuk ni ayah sentiasa di hati. Kasih ayah membawa ke syurga. Ayah dan ibu, wali keramat. Kepada mereka kita beri hormat. Hai ayah dan ibu. Ayah dan ibu haruslah dihormati. Ayah dan ibu, wali keramat ibu-ibu. Wali tu, biasa kita sebut wali ni, kita bayang orang-orang yang dekat dengan Allah, orang yang banyak ibadah, orang yang muqarrabin lah, orang yang special, yang terpilih lah berbanding dengan yang lain ibu-ibu. Tapi untuk seorang anak, wali dia adalah ibu dan ayah dia. Wali keramat orang panggil lah, bukan keramat KL tu. Itu keramat juga. Ni kenapa ni nama keramat ibu-ibu? Karamah. Sebenarnya wali ni Allah bagi kepada mereka karamah. Seperti mana Allah bagi kepada anbiya mukjizat. Orang yang dipilih oleh Allah menjadi nabi dan rasul akan berlaku kepada diri dia suatu perkara yang luar biasa, ataupun dipanggil sebagai amrun khariqul adah. Kalau adatnya berjalan di hadapan, dia berjalannya ke kanan ataupun ke kiri ibu-ibu. Dia tak sama dengan adat. Contohnya api.
Api itu membakar, sifatnya lah. Tapi bagi Nabi Ibrahim alaihi salam, sewaktu dicampakkan ke dalam api tersebut, berlaku mu'jizat. Nabi Ibrahim tidak terbakar, malahan Nabi Ibrahim berasa paling tenang lah ibu-ibu. Bila ditanya kepada Nabi Ibrahim, dalam saat hidup dalam duniamu, manakah waktu paling best sekali? Waktu paling seronok sekali? So, waktu dalam api tu. Subhanallah ibu-ibu. Kenapa? Allah jadikan api itu adalah bardan wa salaman ala Ibrahim. Kalau tak ada salaman di ujung tu ibu-ibu, bardan saja, nescaya Nabi Ibrahim akan menjadi keras kematu lah, sejuk sangat. Sejuk sangat pun lama-lama dia jadi tak selesa dah. Dia jadi apa kita panggil, apa kita kata, beku lah, jadi beku ibu-ibu. Tanyalah orang-orang yang pernah duduk dekat musim sejuk kan, memang seronok tengok kan main salji sebagainya kan, tapi sebenarnya sejuk kan, sejuk sehingga ke tulang. Kita alhamdulillah kat Malaysia tak adalah nak kata sejuk sangat, sejuk pun musim hujan je lah, tapi kalau sejuk sampai ke tulang tu ibu-ibu, ya Allah kan, rasa kalau boleh nak duduk dekat dalam selimut je lah, nak duduk depan api ataupun depan warmer sahaja. Kalau tak rasa macam tak boleh nak bernafas pun rasa kadang-kadang tersekat. Dan itulah ibu-ibu bardan. Tapi Allah kata bardan wasalaman, iaitu sejuk dan sejahtera. Jadi bila sejahtera tadi tu, dia sejuk yang paling senang, yang paling best, yang paling damai, orang kata macam sejuk yang sepoi-sepoi bahasa je. Tidaklah terlalu keras sangat ataupun panas sangat, tidak ibu-ibu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan mukjizat pada Nabi Ibrahim alaihi salam, sesuatu yang lain daripada kebiasaan. Dan begitulah juga semua mukjizat-mukjizat yang lain berlaku lawan kepada adat. Dan Allah berikan keistimewaan wali. Wali ibu-ibu, mereka ada juga perkara yang luar daripada adat yang berlaku. Tapi kita tak panggil lah mukjizat. Sebab apa? Dia bukannya para nabi dan rasul. Dia bukan insan yang dipilih menjadi nabi dan rasul yang dapat wahyu. Namun pada hari ini ibu-ibu, kalaulah berlaku sesuatu yang khariqul adah, sebab nabi dah tak ada lagi kan? Dah tak ada dah nabi penghujung, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang pelik tadi, yang luar pada adat, kita panggil keramat ataupun dalam bahasa Arabnya karamah. Baik, jom kita pakaikan kepada ibu dan ayah. Seseorang yang mendapat gelaran ibu, gelaran ayah, walaupun mereka ini bukanlah seperti para wali yang ibadahnya sampai beratus tahun, solatnya beribu rakaat, baca Al-Qurannya Masya Allah. Tapi ibu-ibu, cukup dengan mereka menjadi ibu, menjadi ayah kepada seorang anak, mereka ini seolah-olah ibu-ibu boleh buat suatu perkara yang luar daripada adatnya. Suatu perkara yang luar biasa lah kita sebut, satu perkara yang special. Sebab itu seorang anak, bila dia tahu ibu dan ayah dia adalah wali keramat, maka dia kena hormat. Dia kena hormat, dia kena sanjung, dia kena beradab, dia kena meletakkan segala keutamaan kepada ibu dan ayahnya. Kalau kita melihat ibu dan ayah ni, kedua-duanya mereka ini digelarkan sebagai orang yang mengandungkan kita. Dalam bahasa Arab ibu-ibu disebut walid kalau lelaki. Ayah walid. Burung walid ni biasa sarang burung walid. Kenapa nama dia walid? Tak tahulah nama jenis burung tu kan. Tetapi kalau dalam bahasa Arab, walid ni maksudnya asal perkataan walada. Walada ni maksudnya lahir ibu-ibu. Jadi ibu walidah.
Ibu walidah. Tambah sajalah ta marbutah dekat ujung tu. Yang melahirkan kita. Kalau ibu melahirkan kita, ibu-ibu macam logik lah juga kan. Sebab kita duduk dalam perut mak kita 9 bulan. Lepas tu kita pun lahir. Tapi ayah pun yang mengandungkan kita. Walid juga yang melahirkan kita. Tang mana pula ayah, bila masa pula ayah melahirkan kita? Betul. Jadi mengandunglah ibu-ibu. Maksudnya kita dikandungkan oleh ayah sebelum ibu kita mengandungkan kita. Subhanallah. Bila anak lelaki ibu-ibu lahir ke dunia, Allah bersertakan pada dirinya benih-benih yang mungkin ibu-ibu berjuta benih di dalam tubuh badan dia. Ada hormon-hormon yang menyokong benih tersebut daripada lahirnya sebagai seorang lelaki. Kita boleh tengok ibu-ibu bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, benih Nabi itu datang daripada Nabi Adam, berpindah daripada salasilah kenabian sehinggalah kepada Nabi Ibrahim yang merupakan ayah kepada seluruh para anbiya, dan akhirnya sampai kepada ayahnya iaitu Abdullah, dan kemudian ibu-ibu berpindah kepada ibunya. Sewaktu daripada Nabi Adam membawa benih Rasulullah tadi di dalam tubuh badan mereka, mereka seolah-olah ibu-ibu macam kita panggil macam bersinar ibu-ibu. Sangat-sangat lain. Orang akan lihat mereka ni seperti seorang yang berbeza berbanding dengan orang lain. Apabila isterinya iaitu ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam Aminah yang mengandungkan Nabi, seri pada ayahnya dah hilang ibu-ibu. Seri pada Abdullah dah hilang. Kenapa? Berpindah kepada ibunya iaitu Aminah. Jadi itulah kita maksudkan daripada kalimah bahasa Arab bila disebut sebagai walid, ayah kita mengandungkan kita, dan paling lama kandungan ayah kita tu selagi mana tak sampai waktunya dia duduk di dalam jasad ataupun dibawa oleh ayah dan kemudian dibawa kepada ibu. Dan ibu itu tempohnya lebih sedikit lah. Cuma bezanya ayah melahirkan kita dalam keadaan yang keadaan sakit ke keadaan sedap ibu-ibu. Itu bezanya. Ayah bawa kita, masa ayah mengandungkan kita, walaupun tempohnya lama ibu-ibu, 40 tahun, 30 tahun, dia tak susah kan? Sebab apa? Benih sahaja. Tapi bila dipindahkan kepada ibu, dipindahkan dalam keadaan yang sedap ibu-ibu. Tetapi ibu yang melahirkan kita dalam keadaan yang sakit. Separuh nyawa hampir pergi. Ayah membawa kita dalam keadaan yang senang, ibu membawa kita dalam keadaan yang sukar. Wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini. Dan apabila ibu dia mengandungkan saja kita, dia mulalah episod kesukaran di dalam kandungan sehinggalah sampai wa fisaluhu fi amain, iaitu sehingga berakhir bukan sahaja dia mengandung, lepas tu melahirkan, dan kemudian yang ketiga menyusukan. Ingat tak lagi fasa menyusu dulu ibu-ibu? Susah ke senang? Dah lupa dah Ustazah, senang ke susah? Jadi fasa menyusu pun ibu-ibu, Masya Allah, satu perjuangan lah untuk ibu. Kalau ibu-ibu yang bekerja sekarang, ibu-ibu, dia kena pump, betul tak? Melecit tak payah cerita. Orang lain kalau ni bolehlah sambil-sambil ibu-ibu kan pergi makan ke apa. Tak, mak kena fikir pump dulu sebab tak boleh lari dia punya waktu dia. Makan nasi sepinggan, lepas menyusukan anak, lapar balik rasa. Semua pergi kat baby ni, betul tak? Waktu Ramadan ibu-ibu sampai gastrik, betul tak? Sebab apa? Dah kita lapar tak makan, kita puasa, lepas tu anak menyusu. So jadi kita ni sampai orang kata lembek lah. Itu cabaran. Kalau tidur ibu-ibu mana ada tidur tegak macam tu?
2 tahun dah mengiring. Kejap mengiring kanan, kejap mengiring kiri. Ya Allah, sakit pinggang belaka kan. Jadi ibu-ibu, dia hidup, bila bermula saja, tahniah, you are pregnant. Dan bermulalah episod wahnan ala wahnin, kesengsaraan selepas kesengsaraan. Maklumlah kadang-kadang kesengsaraan waktu kecil itu memanglah 3 bulan tu dia tak adalah apa kita kata sukar sangat, tapi mabuk pula. Makan muntah sampai kena drip air. Dah habis fasa mabuk, dah mula berat pula. Mula berat pula ibu-ibu. Makin dah berat, makin berat, lama-lama dia mula dah contraction. Kan? Dah contraction, mula-mula okey lagi. Lama-lama kita rasa dah, biarlah cepat dah mengandung kan. Cepatlah, tak sabar-sabar ibu nak keluar. Bila dah keluar pun sakit juga ibu-ibu. Sakit apa? Sakit luka, sakit kena jahit. Lepas tu, anak pula, kita nak membesar fasa dia yang kecil tu kan. Macam-macam cabaran dan dugaan. Baik, ala kulihal ibu-ibu, ibu melahirkan, ayah juga melahirkan dan dipanggil sebagai walid. Walid iaitu ayah. Baik. Walaupun kita lihat antara ibu dan ayah banyak sangat, orang kata macam ayah ni dianak tirikan lah kan. Sebab asyik cerita pasal mak je. Puan Jamaria pun rasa macam asyik cerita pasal ibu kan. Kita jarang cerita pasal ayah. Hari bapa ada ke tak? Ada kan? Tapi macam tak berapa nak diraikan sangat kurang lah. Hari ibu macam meriah sikit lah. Kita boleh nampak hari wanita meriah, hari ibu meriah. Tapi kalau hari bapa tu macam seolah-olah macam tak ada lah. Tak berapa nak perasan sangat. Jadi ibu-ibu yang saya kasihkan Allah, Islam, Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat kedudukan ibu dan ayah walaupun mereka ni orang yang biasa-biasa sahaja, tapi Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan kedudukan mereka itu selepas Allah untuk dibuat baik oleh anak-anak. Iaitu apa? Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang wabil walidaini ihsana, iaitu hendaklah kalian melakukan kebaikan, buat ihsan, buat elok, buat yang terbaik, ihsan, buat pada kebaikan yang terbaik kepada kedua ibu bapa kamu. Jadi ibu-ibu dalam ayat ini boleh saya dapatkan ada mushaf Quran ke? Ada tak? Kalau saya boleh pinjam ke? Sebab macam kat belakang ada. Kalau ada mushaf Quran kita boleh buka sikit. Kita buka surah Al-Isra ayat 24 ibu-ibu. Saya minum sikit ya. Tak ada tafsirnya, tak apalah, boleh lah. Terbalik. (24) 282. Okay, jom. 23, 24, 25 insya-Allah. Kita tengok sikit. Surah Al-Isra 22 tak payah. 23, 24, 25. Kita baca sikit ibu-ibu ya. Dapat dah buka? Kalau pakai telefon pun boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Boleh ibu-ibu lah? Saya tak jumpa lagi. Jumpa dulu
23, kita start 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا صدق الله العظيم. InsyaAllah, Alhamdulillah. Ibu boleh ke nak minta tolong ibu bacakan nasi nampak terjemahan tu 23, 24 dengan 25. Sila. Salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada keputusan dalam keadaan dan peliharaannya, maka jangan kau berkata kepada mereka barang sekali dan jangan kau menyentuh menyedak mereka, tapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia. 24. Kepada keduanya kerana belas kasihan dan kasih sayangmu, dan maafkanlah mereka dengan berkata, wahai ulang rahmat mereka berdua, bagaimana mereka telah Ya, 25. Masya Allah, Masya Allah. Baik, terima kasih pada ibu kita yang telah membacakan terjemahan. Baik, 3 ayat daripada surah Al-Isra.
Ini ayat yang kita kata merupakan intipati. Antara intipati terbesar lah dalam membuat baik kepada ibu bapa, kedudukan ibu bapa, bagaimana muamalah dengan ibu bapa dalam surah ni. Dalam surah Al-Isra'. Selain daripada peristiwa dalam surah Al-Isra', cerita juga pasal peristiwa Isra' dan Mi'raj. Kan? Pada ayat yang pertama, ibu-ibu. Selain pada tu dalam surah Al-Isra' juga, antara intipati surah Al-Isra' juga menceritakan tentang kekuasaan Allah, tentang bumi, bagaimana Allah menciptakan langitnya, buminya, untuk manusia menjadi orang yang mensyukuri nikmat Allah, merasai diri itu kekerdilan diri dan merasai Allah itu yang paling utama, paling besar dalam kehidupannya, maka dia akan mencari Allah apabila dia merasakan dirinya lemah, merasakan diri dia tidak punya apa-apa. Baik. Dalam intipati ini, dalam menghormati ataupun meletakkan ibu dan ayah itu dalam satu kedudukan yang tinggi, Allah mulakan pada ayat 23 dengan وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, iaitu taat kepada Allah, ibu-ibu. Jadi pertama ayat ini ialah وَقَضَى. Qadha ni ataupun kita sebut sebagai qadi, hakim, ibu-ibu, dia memerintahkan kepada kita. Jadi kat sini ayat ini adalah ayat perintah ataupun ayat suruhan. Ibu-ibu jumpa perkataan kutiba, macam kutiba alaikumus siyam, kan? Bila ayat kutiba wa qada, ayat yang kita kata menggunakan fa'lul amar, fa'lul suruh, satu suruhan, maka ini adalah ayat yang merupakan ayat hukum. Kena kategorikan dululah, ibu-ibu. Ayat itu ialah berupa ayat hukum untuk kita memudahkan proses kita memahami apa yang kita baca, ataupun dalam istilah lainnya tadabbur Al-Quran. So, kategori ayat ni adalah ayat suruhan. Suruhan yang pertama iaitu taat hanya kepada Allah. Tak boleh taat selain daripada Allah. Tapi kalau yang manusia suruh itu bertepatan dengan apa yang datang daripada Allah, okay, you boleh buat. Tapi apa yang manusia suruh, ketua ke, suami ke, ibu ayah ke, bercanggah dengan taat kepada Allah. Contoh, ayah itu dia suruh anak dia berzina, misalnya yang kata. Sebab apa? Sebab dia tak pakai, dia tak cukup duit untuk nak bayar hutang, maka dia pun serahkan anak dia. Yang itu boleh kita taat tak? Tak boleh. So nombor satu, mesti taat pada Allah, dan kalau pada manusia apa yang bertepatan dengan ketaatan pada Allah. Nombor dua, ibu-ibu, terus kalimah wabil walidaini ihsana, iaitu apa suruhan kedua? Buat baik kepada ibu ayah. Tadi kita dah sebutkan walid, wabil walidaini. Jadi walid iaitu ayah dan walidah iaitu ibu. Bila gabung dua ibu-ibu, dia hanya gunakan kepada lelaki lah. So lelaki lebih general. Kenapa dia tak jadi wabil walidataini? Kenapa tak taini? Tapi wabil walidaini, tak ada ta kan hujung tu. Bila lelaki dan perempuan nak buat dua, contohnya bila saya dengan ustaz, ibu-ibu nak cakap kamu berdua tu, dia akan kembali jadi general, ibu-ibu. Jadi ambil pada lelaki, ibu-ibu. Jadi antumah. Tak sebut kepada dua perempuan tu dinaikkan, tidak, tapi kepada lelaki. So jadi ambil lelaki tu, maka walid, kalau dua orang, ya dengan nun itu menunjukkan ada dua. Bilangan lah, bilangannya dua. Wabil walidaini. Ihsana, asal perkataan hasan. Hasan ni maksudnya baik. So buat baik kepada ibu dan ayah.
Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma au kilahuma. Kalau mereka ini kamu jaga dalam keadaan sama ada seorang ataupun dua orang. Maksudnya seorang ke yang masih hidup ataupun dua orang yang masih hidup dan kamu jaga. Dan bila usia dah lanjut, ibu-ibu kadang-kadang kerenahnya macam macam budak-budak balik kan. Aduh, merajuk kan. Kalau budak-budak macam mana ibu-ibu? Kalau dia nak tu, nak lah. Dia tak fikir pun mak ayah tu cukup duit ke tak cukup duit. Macam tu juga kepada ibu-ibu dan ayah-ayah bila dah berusia ibu-ibu. Kadang dia tak tahu anak dia pun meminjam ibu-ibu kan. Tapi dia nak tu nak ni. Berlaku tak? Berlaku. Jadi kadang-kadang ya, yang anak-anak ni dalam usia ataupun umur yang apa kita panggil waras ibu-ibu. Jadi kadang-kadang kita kata membentak. Sebab apa? Ibu dan ayah minta sesuatu yang dia tak mampu. Ataupun kerenah ni ibu-ibu macam budak-budak balik dah. Jadi anak-anak disebut apa? Fala taqul lahuma uffin. Jadi yang ni ibu-ibu, apa yang kita nak sebutkan tadi, dua perintah. Iaitu perintah taat kepada Allah, taat kepada ibu ayah. Okay? Dan kemudian yang ini adalah cara bagaimana kita nak menghormati. Caranya apa? Yang pertama, jangan kita mengatakan walaupun hanyalah perkataan fala taqul lahuma uffin. Uffin tu perkataan ibu-ibu. Ataupun uff. Ataupun kadang-kadang maksudnya tak keluar pun tu, tapi mendengar je. Kan? Macam-macam lah mak ni kan. Rasa. Macam tu kan. Dia sebelum dia nak bercakap dengan ibu-ibu, dia dah mendengus dulu dah. Itu kalimah yang paling ringkas dalam Quran, ibu-ibu, uffin. Bila orang kata, apa kalimah paling pendek dalam Al-Quran? Ni. Sampai bahasa Arab biasanya, bahasa Arab ni biasa kalau perkataan ibu-ibu, dia paling kurang 3 huruf lah. Macam kataba, walada, rokiba, dia biasa 3 huruf. Kalau yang 2 huruf ni biasanya kata sendi ibu-ibu. Kata sendi macam ila, ke, fi, di, min, daripada. Macam tu. Tak maksudnya dia bukan perkataan lah, dia baru kata-kata sendi, kata-kata yang menghubungkan. Tapi ini perkataan. Maka para ulama' dia kata, apa kalimah of ini nak diterjemahkan sebab tak ada paling ringkas, melainkan 3 huruf. Yang ini adalah yang paling ringkas, tapi dia membawa maksud ialah, maksudnya mendengus, ya, rasa berat, ataupun membentak hanya, bukan dalam perkataan yang, woi ke apa, tak. Baru, nafas tu macam berat pun ibu-ibu. Itulah bunyi seorang anak yang tidak bersetuju ataupun merasa berat untuk menjaga karenah, melayan karenah ibu dan ayah. Wala tanharhuma. Baik. Wala taqul lahuma uffin, berkata tadi ni paling minimum ibu-ibu. Paling minimum yang jangan kita buat pada ibu dan ayah. Paling maksimum apa? Kita menengking pula kan. Orang tua, contoh ibu-ibu. Nyanyuk. Mentang-mentang orang tu nyanyuk ibu-ibu, kan? Tak boleh seorang anak panggil mak ayahnya dengan satu gelaran yang tidak sesuai. Dalam satu hadis, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia nampak 2 orang lelaki jalan sebelah-sebelah ibu-ibu. Ya Allah. Dia jalan sebelah-sebelah, orang kata macam geng lah macam tu. Dia pun jalan sebelah-sebelah, tak nampak macam baik lah ibu-ibu, nampak macam rapat begitu. Abu Hurairah kata, malaka. Dia kata, awak ni siapa? Awak berdua ni apa benda ni? Sebagai apa hubungan ni? Hubungan apa? Maka kata lelaki tadi, hadza abi. Ini ayah saya. Kata Abu Hurairah, dia kata, wala tamshi amamaha wala tajlis qablaha wala tunadi bismiha.
wala tamshi amamuhu wala tajlis qabluhu wala tunadi bismuhu. Al-Qamakal sallallahu alaihi wasallam, ataupun daripada asar yang dibawa oleh Abu Hurairah tadi, dia kata apa ibu-ibu? Wahai lelaki, kalau dia ayah kamu, kamu janganlah jalan di hadapannya. Wahai lelaki, kalau ni dia ayah kamu, jangan kamu duduk sebelum dia duduk. Wahai lelaki, sekiranya ni ayah kamu, jangan kamu memanggilnya dengan namanya. Apatah lagi panggil dia orang tua nyanyuk. Ini anak tak kenang budi. Anak yang tidak tahu kedudukan ayah sebagai seorang yang sangat besar di dalam diri dia. Siapa yang melahirkan dia? Dulu kamu ada dekat dunia ni, tiba-tiba ada ke? Bukan ayah kamu yang menyebabkan, menjadi wasilah untuk kamu lahir ke dunia. Kamu kalau lahir, ayah kamu letak kamu dekat belakang rumah, habis dah kena makan semut. Mungkin ada monyet kan, buat anak angkat ke. Jadi macam Tarzan ni ibu. Mowgli. Tapi bukankah ayahmu yang berkorban, pergi keluar pagi, balik sampai malam? Pernah ibu-ibu pegang dulu waktu ayah hidup? Pernah rasa tangan ayah? Kasar ke lembut? Kasar. Tangan ayah kita ibu-ibu kasar. Tangan ayah kita ibu-ibu kakinya sehingga keras, sehingga bersisik. Apa penyebabnya ibu-ibu? Inilah tangan yang membesarkan kita dengan keringatnya, berpeluh dahi ayah kita ibu-ibu. Berpanas, berhujan. Tak kira berat, tak kira usia. Walaupun sudah dewasa tapi bekerja untuk memberikan kita makan. Untuk membesarkan kita. Memberikan kita pendidikan. Biar ayah susah, jangan kita susah. Ketika anak ingin makan sesuatu, ketika anak nak makan sesuatu, apa ayah akan buat? Seluruh dunia dia pusing ibu-ibu untuk cari apa yang anak dia nak. Jangan keluarlah daripada mulut kita ibu-ibu apa yang kita nak. Tak ada sekalipun ayah kita akan cari sampai ada. Kasih sayang. Seorang ayah yang tak pernah mengira susahnya dirinya, tapi dia meletakkan anak dia biar selesa. Anak dia biar dapat apa yang anak dia sebut. Walaupun kita kadang-kadang tak pernah tanya pun, ayah lapar ke? Ayah cukup duit tak? Sewaktu kita minta duit pada ayah. Tak. Ayah tak pernah bagi tahu ayah tak ada duit. Ayah akan cari supaya duit itu ada untuk memenuhi apa yang kita minta. Itulah seorang bapa. Itulah seorang ayah. Kasih sayangnya tak boleh kita ganti ibu-ibu. Walaupun kita bagi dunia dan seluruh isinya, tak boleh kita nak bayar keringat ayah, kasih sayang ayah, hatta kita dah berkahwin ibu-ibu. Kasih sayang seorang suami sama tak macam kasih sayang seorang ayah? Tak sama ibu-ibu. Kita tak akan jumpa dalam hidup kita seorang lelaki yang boleh susah payah untuk kita, takkan jumpa. Seorang lelaki yang faham rasa kita ibu-ibu macam ayah kita. Walaupun suami kita sayang kita, sampai masa dia boleh ceraikan kita bila-bila masa saja. Suami kita boleh buat tak tahu, walaupun dia tak ceraikan kita, dia tak pernah kisah pun, dia pernah tahu apa yang ada dalam hati kita. Tapi tidak pada ayah kita. Dia sentiasa nakkan kita duduk dalam keamanan. Tempat yang paling selesa.
tempat yang paling senang, tempat yang paling aman. Ketika nak menyerahkan kita untuk kita berkahwin dengan suami kita, ibu-ibu. Ayah kita, dah tengok muka dia macam mana. Beratnya seorang ayah nak melepaskan anak. Sebab dia kata, adakah suami kita boleh jaga kita macam mana dia jaga kita? Adakah suami kita boleh sayang kita seperti mana dia sayang kita, ibu-ibu? Kasih sayang yang paling suci, yang paling murni dalam hati seorang ayah. Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala tahu nilai. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tahu sayang seorang ayah kepada anaknya adalah sayang yang membawakan seorang anak itu ke syurga. Dia akan menjadi jalan sebagai seorang anak. Jalan dia ke syurga adalah melalui ayahnya. Dan dikala ibu-ibu, seorang ayah mengangkat tangan berdoa untuk anaknya. Doa seorang ayah termasuk sebagai doa yang tidak akan ditolak oleh Allah, untuk dikabulkan oleh Allah. Kerana apa? Kerana sayangnya terlalu tinggi. Banyak sangat ibu-ibu sehingga Allah tidak menolak doa seorang ayah kepada anaknya, dan Allah akan memakbulkan. Oleh itu ibu-ibu, orang yang masih lagi, mungkin ibu dan ayahnya masih lagi hidup, ketika kesukaran untuk menghadapi apa sahaja ujian, mintalah doa daripada ibu dan ayah. Ayah, tolong doakan saya. Ayah, tolong redha pada saya. Kerana redha Allah itu bergantung kepada redha ayah dan ibu. Dan kalau ibu dan ayah kita sudah meninggalkan kita, ibu-ibu, kita pula, peranan kita sebagai seorang anak untuk sentiasa menyampaikan, untuk sentiasa memberikan doa kepada mereka. Moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan doa kita salah satu daripada pencen kubur buat ibu dan ayah kita. Doa anak yang soleh, yang mendoakan kepada ibu dan ayahnya. Ibu-ibu, kita tengok wala tanharhuma, iaitu jangan kamu memekik, memanggilnya dalam panggilan yang keras, yang menyakitkan, yang membentak hati kamu. Kamu keluarkan dengan lisan kamu membentak ibu dan ayah kamu. Jangan. Wala tanharhuma, maka hendaklah kalian mengatakan kepada mereka berdua, wa qul lahuma qawlan karima. Apa yang kita kena pilih daripada perkataan-perkataan kita untuk kita cakapkan, untuk kita berdialog dengan ibu dan ayah, mestilah kalam-kalam yang mulia. Walaupun siapa ibu ayah kita, tak kisahlah. Hatta ibu-ibu, walaupun mereka adalah orang yang bukan Muslim. Ini adab dalam juga kita melihat kepada tafsiran ayat ini. Bagaimana kalau ibu ayahnya bukan Muslim? Adakah seorang anak tu masih lagi kena buat baik dengan ibu dengan ayah? Jawapannya ya. Kerana Allah tidak mensyaratkan dalam ayat ini adalah ibu bapa yang Muslim. Tapi siapa sahaja yang melahirkan kamu, ayah dan ibu, maka dengan kesukaran, dengan komitmen, dengan kasih mereka itu,
tak dikira Muslim ataupun tidak, kamu pasti kena buat baik. Pilihlah perkataan-perkataan yang baik. Sebagai ibu dan ayah yang kita punyai, ibu dan ayah Muslim, kadang-kadang ibu-ibu, mak ayah kita pun bukanlah semua benda yang dia cakap betul tak ibu-ibu? Ada juga benda-benda yang dia cakap ataupun dia buat tu benda salah. Kerana ibu bapa kita tidak sempurna. Ibu bapa kita juga banyak kekurangan yang nyata. Tapi sebagai seorang anak, walaupun ibu dan ayah kita tu cakap salah ibu-ibu, salah berbenar lah dia cakap ibu-ibu, tapi kita boleh tak lawan? Tak boleh. Masih lagi kita kena berbuat baik. Masih lagi perlu kita letak mereka sebagai raja, layan mereka sebagai raja. Jom kita tengok pada ayat 24. Wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Janahadzulli, ibu-ibu. Apa janah? Bukan jannah. Janah. Sayap kan? Kalau burung ibu-ibu, dia nak terbang, dia akan kibarkan sayap dia kan? Baik. Dia pun kibar, dia pun terbang tinggi ya. Terbang tinggi. Kalau tak pernah tengok burung, naik kapal terbang lah ibu-ibu. Kapal terbang adalah teknologi burung. Sebiji ibu-ibu. Sebiji teknologi burung. Baik, dia pun, bila dia dah dekat atas ibu-ibu, dia pun dah stabil, kadang-kadang sikit-sekala je lah dia ngepak-ngepak gitu. Baik, dia pun dah terbang macam tu. Subhanallah, bila dia nak turun, dia punya sayap dia ibu-ibu nak turun, dia macam mana? Dia mengucap macam tu kan. Lepas tu dia pun akan ke bawah. Dia macam apa? Meluncur ke bawah begitu ya. Dia nak mendarat. Dia nak mendarat ibu-ibu, dia begitu. Jadi ayat janahadzulli, sayap ataupun kepak yang merendah ke bawah ini ibu-ibu, macam itulah ya perumpamaannya di dalam seorang anak melayani ibu dan ayahnya mesti ke bawah. Cantik kan dia punya ayat dia. Kalau terjemahan terjemahan dia apa? Dia tulis apa? Dia tak cakap, dia cakap sayap apa? Ayat yang keduanya sayap tu rendahkan. Kedua sayapmu rendahkanlah. Dia tak katalah burung sewaktu mendarat ibu-ibu, sebab itu adalah dia punya kiasan. Kiasan bila sebut janah, apa yang ada kepak, kita tak ada kepak ibu-ibu. Ataupun kita kena buat macam tu depan maya kan? Tak, sebenarnya bukan secara nyata, tapi secara kiasan. So kiasannya ialah janahadzulli, maksudnya kita merendahkan diri di hadapan ibu dan ayah kita. Sebab tu tadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebut, bila kau berjalan, kau tak boleh jalan depan ayah. Al-maklumlah, ayah kan jalan lambat. Betul tak ibu-ibu? Dia orang kan jalan lambat, slow, sakit lutut, ibu-ibu ada yang pakai tongkat. Kita ni tengah bertenaga, kan? Kalau ibu-ibu mungkin nak tengok anak-anak dengan ibu-ibu lah, anak-anak ibu-ibu kan? Selalu tak anak kita jalan depan kita? Itulah kata. Dia muda, dia laju. Dia kata tak boleh sabar duduk belakang orang tua ni. So dia akan jalan depan kita. Nampak tak ibu-ibu? Ada tak dia jalan depan kita, dia minta izin, mak, saya jalan dulu mak Ada tak? Ada. Dia pergi ya. Orang dulu macam mana kalau nak jalan depan orang tua? Minta izin kan ibu-ibu kan? Mak, tumpang jalan depan mak. Jangan kata depan. Belakang pun minta izin. Belakang dalam minta izin ibu-ibu. Tunduk pula tu. Betul tak? Mak, tumpang jalan belakang Ada tak lagi anak-anak kita? Bertuah. Bertuah ibu-ibu tak ada dah. Mak ayah ni jadi musuh. Betul tak?
Suara tinggi. Apa lagi? Mak ayah tu semua tak betul. Dibentak mak ayah. Ada yang boleh merokok depan mak ayah. Minum shisha depan mak ayah. Angkat kaki. Bersilang panggung. Depan mak ayah. Ibu-ibu nampak tak? Ayat ni, surah Al-Isra. Kalau orang khatam Quran memang dia baca, ibu. Tapi tak ada dalam pengamalan. Ada tak ayat ini diamalkan oleh anak-anak kita? Dalam 30 juta rakyat Malaysia ni, ibu-ibu, cuba cari berapa peratus yang amalkan ayat ni. Yang merendahkan diri di hadapan ibu dan ayah. Dan inilah suatu kebobrokan akhlak yang telah tertanggal di dalam masyarakat kita. Ibu dan ayahnya yang dia pukul. Mak ayahnya yang dia saman. Dia kata, apa aku kira tu hak aku. Ibu-ibu dari sudut mahkamah sivil, memanglah kau ada hak. Tapi mahkamah Allah, kamu tak ada hak untuk angkat walaupun kamu betul. Mengangkat hak kamu sebab banyak lagi hak mak ayah kamu yang kamu tak tunaikan. Bagaimana kamu nak mengangkat hak kamu? Kamu masih banyak hutang. Allahu Akbar. Satu iklan yang iklan hari raya, ibu-ibu ingat tak? Sangat menyentuh jiwa. Yang seorang budak, dia tolong ayah dia. Masa tu hari raya kan, dia keluarlah iklan yang sayu-sayu, ibu-ibu. Dia pun tolong ayah dia tulislah kan, angkat kelapa 20 sen. Tolong hantar pergi kedai Pak Mat 20 sen. Dia pun tulis semua apa yang dia tolong ayah dia. Totalnya berapa ringgit. Jadi ayah dia ditulis surat layang pada ayah dia. Nanti ayah dia kena bayar upah lah pada diri dia. Kemudian dia pun bagi ke ayah dia. Ayah dia pun balas balik. Pecah kaca, pecah gelas, sudah baca harap balas. Ayah dia pun balas, ibu-ibu. Ayah dia balas apa? Ayah dia balas bil hospital. Bil hospital nak melahirkan kamu sekian. Apa lagi? Kamu demam. Ayah pergi hantar pergi klinik sekian. Ayah dia pun tulis sama macam dia. Tapi total di bawahnya ibu-ibu tak perlu bayar, tak ada harga. Sebab ayah menyayangi kamu. Pengalaman saya lah. Dengan bapak saya, diri saya dia menterapkan. Lagi saya adik-adik mengaji, salat itu wajib. Dari itu terapkan dan sampai kami besar. Kalau kami lambat orang dengan ampunan, jadi lain itu kan. Tapi alhamdulillah, satu adik-adik saya kan nampak tak macam Ustazah sebut alam aku ni kan lawan betul hati itu yang ditegapkan nomor satu. Waktu kita menerapkan ini. Saya teringat waktu saya wah sangat dunia di sini sekarang ya itu kuat. Bahwa sambung dari sembilan. Alhamdulillah saya tolong hal dapat suatu pemahaman. Jadi adik-adik saya betul. Betul. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Sangat luar biasa. Itulah pendidikan yang mana meletakkan agama tu lebih utama, ibu-ibu, daripada dunia. Sebaliknya, sekarang anak ibu-ibu yang mendidik anak-anak dia, agama tu tak penting. Yang penting
dunia. Kadang-kadang sekolah kafar pun dia kata, sekolah kafar ni kalau tak belajar, tak hantar ibu-ibu, boleh je ke tempat kerja. Yang penting SPM, betul tak? Jadi berbeza dengan ibu-ibu zaman dulu dengan ibu-ibu zaman sekarang yang berlain hadafnya tu berlainan. Jadi ibu-ibu, kitalah yang kena menjadikan contoh anak-anak kita supaya mendidik akhlak yang mulia, tarbiyah yang baik itu mesti jadi utama. Baik. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, dan doa ibu-ibu. So seorang anak dia mesti sentiasa berdoa untuk ibu dan ayahnya. Sama ada ibu dan ayahnya itu masih hidup ataupun ibu dan ayahnya sudah meninggal dunia. Ya, kalau ibu dan ayahnya hidup, dia berbuat baik, dia berbakti. Dan kalau ibu dan ayahnya sudah meninggal dunia, maka dia buat baiklah kepada saudara, kepada kenalan, kawan baik ibu dan ayahnya. Ya, panjangkan apa kebaikan yang ada. Contohnya mak ayah ada tinggalkan kebun. Panjangkanlah ibu-ibu yang apa kat dalam kebun tu, sedekahkan. Buat elok-elok pada harta peninggalan ibu dan ayah, kan puncanya daripada mereka yang berusaha. Lepas tu dah dibagikan pada adik-beradik sebagai harta pusaka. Panjangkan pada perkara yang baik ibu-ibu. Jangan kita meneruskan perkara itu kepada perkara yang maksiat ataupun kemurkaan daripada Allah. Tempat mak ayah tu yang itulah dia buat disko ibu-ibu. Buat tempat karaoke. Jadi mak ayah tu terkesanlah ibu-ibu di dalam alam kuburnya. Tapi kalau kita panjangkan, ini tak, mak ayah tu elok-elok dah wakafkan tanah tu jadi wakaf surau. Padahal wakaf ni dah tak boleh ambil balik dah. Anak-anak kata mana ada hitam putih. Dia ambil pula, bergaduh pula, terpaksalah surau tu cari tanah lain pula. Ini benda yang berlaku dalam kehidupan kita. Doa ibu-ibu kepada ibu dan ayah kita. Baik. Seterusnya ayat 25, iaitu ayat terakhir. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Dan Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kamu. Ibu-ibu, kita ni nak buat baik pada mak ayah, kalau boleh kita nak buat yang tip-top, ya Allah, yang terbaik. Macam mana mak ayah kita buat pada kita, macam tu kita nak buat balik pada mak ayah kita. Dan Allah tahu. Allah tahu niat kita kadang-kadang tak sampai kepada kesempurnaan tadi, kan? Sebab apa? Anak pun sendiri, contohlah anak yang dewasa, dia pun ada keluarga dia, kan? Dalam urusan komitmen nak membesarkan anak, kadang-kadang terlepas ibu-ibu. Yang ni tak boleh pula nak balik, yang ni mak sakit, tak boleh pula nak jaga, yang ni mak duduk kampung, ajak mak duduk KL, mak sakit kepala duduk KL. Sebab tak biasa duduk KL, ibu-ibu tak jumpa tanah. Duduk kat flat rumah 750 kaki persegi. Jadinya mak pun nak duduk kampung. Kita boleh telefon balik sekali-sekala ibu-ibu. Banyak sangat kesukaran atau kita kata kekurangan yang mana kita tak boleh nak fulfill ibu-ibu untuk kita berbakti pada ibu dan ayah. Tapi Allah tahu tak? Allah tahu apa yang ada dalam hati kamu. Kamu tak boleh tipu Allah. Kamu sebenarnya nak berbakti ataupun tak berbakti, ataupun ada halangan dalam kamu nak berbakti. Begitu ibu-ibu. Allah tahu. In takunu salihina. Kalau kamu nak buat baik, kamu hakikatnya memang dah niat nak buat yang terbaik untuk mak dengan ayah kamu, fa innahu kana lil awwabina ghafura. Allah akan menerima taubatmu. Kamu minta pada Allah, ya Allah, ampunkanlah kami sebab kami tak boleh nak bagi yang terbaik pada ibu dan ayah kami. Banyak sangat kekurangan kami, ya Allah. Tak boleh nak mampu
nak memberikan yang paling selesa kepada mereka sebagaimana mereka memberikan keselesaan pada kita sewaktu kecil kita. Tolong ampunkan dosa kami, ya Allah. Jangan kau kira kami sebagai orang yang ingin menderhaka kepada ibu dan ayah. Jadi ibu-ibu, ayat 25 ni penenang hati bagi anak-anak yang saleh. Kadang-kadang ada anak-anak yang saleh ini, dia nak buat yang terbaik tapi dia tak mampu, ibu-ibu. Banyak kekurangan. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa niat dia yang baik. Jangan daripada awal lagi memang dah, saya memang nak susahkan mak ayah saya. Sebab apa? Dulu masa saya kecil pun mak ayah saya tak jaga saya. Macam nak balas dendam. Begitu ibu-ibu. Dan ibu-ibu yang saya kasih kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, tarbiyah daripada seorang ayah adalah tarbiyah yang paling utama di dalam kekeluargaan. Ibu-ibu tengok dalam Quran, tarbiyah ataupun kita panggil peranan ayah di dalam keluarga. Kat mana? Peranan ayah dalam keluarga. Yang pertama kita tengok bagaimana Nabi Nuh alaihi salam, ibu-ibu, mendidik anak-anaknya. Mengajar anaknya beriman kepada Allah. Meninggalkan meminta tolong daripada segala perkara selain daripada Allah, termasuklah berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya. Kaum Nabi Nuh adalah kaum yang pertama, ibu-ibu, melakukan ibadah menyembah berhala. Sebelum tu tak ada. Masa zaman Nabi Adam tak ada yang sembah berhala. Ada yang nakal-nakal adalah ibu-ibu, tapi masih sembah Allah. Zaman Nabi Idris, yang ni paling TikTok. Zaman orang semua baik-baik belaka. Baik elok semua, Masya Allah. Tak ada orang yang buat perangai, ibu-ibu. Tapi bila start zaman Nabi Nuh alaihi salam, baru start ataupun disebut sebagai bala, azab pertama bila mereka menyembah selain pada Allah, berhala-berhala orang-orang saleh daripada kaum Nabi Idris itu dibuat berhala dan disembah pula, ibu-ibu. Ini menjadikan kesyirikan kali pertama atas muka bumi Allah. Maka Allah pun memberikan azab, iaitu berbentuk taufan ataupun bah besar, banjir besar. Dan ibu-ibu, anak Nabi Nuh alaihi salam sendiri tak nak naik kapal. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan 3 orang anak Nabi Nuh alaihi salam, yang mana mereka lah yang merupakan keturunan yang menjadi umat hari ini semua asal daripada 3 orang anak Nabi Nuh yang naik kapal. So anak dia 4 orang. Yang seorang namanya Kan'an. Kan'an ni yang tak nak naik kapal, dia pergi kata, tak apa ayah, saya boleh panjat bukit ni. Dia ingatkan bukit tu cukup tinggi. Tapi rupanya air memenuhi bumi, ibu-ibu. Sampai dikatakan penduduk langit pun mendengar bunyi-bunyi kokokan ayam. Muka memang tinggi sangat, ibu-ibu. Air banyak, penuh habis semua. Tak ada siapa yang selamat kecuali yang atas kapal. Dalam kapal ada 83 orang. Dan yang 80 orang semua cucu-cucu yang 3 orang ni. Anak-anak ataupun cucu Nabi Nuh alaihi salam yang 3 orang ni. Yang 3 orang ni Sam, Ham dengan Yafith. Sam, Ham, Yafith. Kan'an yang mati tadi tu, Sam adalah dia jadi anak-anak keturunan Arab, ibu-ibu. Arab ni daripada Sam. Ham ini daripada Eropah. Ham daripada Eropah. Yafis ini keturunan yang macam Sudan-Sudan yang gelap-gelap, ibu-ibu. Ini daripada Yafis. So ibu-ibu 3 ni jadi anak cucu dia yang selamat, dan akhirnya kita pun daripada keturunan tersebutlah. Mungkin orang Melayu ni dia dah bercampur-campur dah kan. Campur sana sikit, campur sana itu. Yang tadi nak kata gelap tak gelap sangat, putih tak putih sangat, hidung mancung tak mancung sangat, pesik tak pesik sangat, ibu-ibu. Dah bercampur lah, campur banyak ni. Baik. Ala kulli hal, ibu-ibu, apa lagi yang kita boleh tengok dalam Al-Quran?
Bagaimana Luqmanul Hakim, figura kebapaan dalam mendidik anaknya. Dan perkara ini sangat besar dan jelas di dalam Al-Quran, yang mana Allah angkat menjadi satu surah. Dan intipati surah Luqman ialah surah yang pendidikan baik anak, nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya. So ayah juga. Dan banyaklah lagi tempat dalam Al-Quran yang menunjukkan kepada pendidikan ataupun peranan ayah di dalam rumah. Baik ibu-ibu, kita tengok hari ni, sekarang ni. Ayah lebih berperanan ke mak lebih peranan dalam rumah? Baju? Mak. Sekolah? Mak. Kesihatan? Mak. Bayar bil elektrik? Mak. Ayah. Okay. Apa lagi? Nak masuk universiti, nak pilih kos apa semua mak. Betul tak? Jadi ayah tu seolah-olah macam cari duit je ibu-ibu. Ayah cari duit, lepas tu pandai lah korang. Dengan mak korang pandai lah korang nak pergi sekolah mana, nak belajar apa, kan? Homework anak ke apa ke, semua ibu. Jadi ayah tu dia kurang peranan ibu-ibu dalam mendidik anak. Dia nampak beza ibu-ibu. Karakter kita semua ibu-ibu, karakter kita semua 5 minit lagi. Karakter kita semua, dia boleh nampak kesan orang yang ada sentuhan tarbiyah ayah dengan tak ada sentuhan tarbiyah ayah. Siapa yang ada sentuhan tarbiyah ayah, dia punya hati ataupun karakter orang tu dia akan strong karakter. Yes. Dia apa kita panggil dia kental, dia berdikari, sebab ayah punya sentuhan, dia nak jadi, dia garang ibu-ibu, tapi dia garang untuk supaya anak dia boleh hadapi apa sahaja dugaan yang akan berlaku pada hari muka. Dia tak tahu kan anak dia jadi apa. Tak tahu anak dia akan jadi orang senang ke, kahwin orang senang ke, kahwin orang susah ke, kerja macam mana, dia tak tahu. Tapi dia akan mendidik kita supaya kita menjadi kental ibu-ibu. Terima kasih kepada ayah saya juga, subhanallah, yang telah mendidik kami. Anak perempuan kami, adik-beradik 4 orang perempuan, laki seorang ibu-ibu. Jadi yang anak perempuan ni, dia yang seorang pula tu bungsu ibu-ibu. Jadi kita ni semua kakak-kakak kan. Tapi mak ayah saya punya sentuhan didik, ayah saya pun askar, jadi dia mendidik kami ibu-ibu memang untuk menjadi seorang yang kental. Maksudnya anak-anak perempuan ni, kalau saya umur dah jam berapa saya start bawa van ibu-ibu. Saya dah bawa van tau. Saya start dengan bawa van, bawa kereta, start bawa van. Kita punyalah takut, kita kan kecil lagi ibu-ibu. Tapi dah berlatih dah dekat ni. Cakap alhamdulillah, ayah ajar kita supaya kita jadi wanita yang wanita yang kita bukan tak pandai bawa kereta, tak pandai tu, tak pandai ni, duduk dapur je, tak. Mak saya memang ajar lah, kita orang masak ibu-ibu kan. Mak kita ajar lah mengemas apa semua. Tapi ayah punya sentuhan itu kita pakai sampai hari ni. Ayah punya sentuhan, walaupun dulu kita rasa macam tak setuju kan. Tapi hari ni, thank you ayah. Terima kasih sebab ayah terus, walaupun kita rasa macam kita tak nak. Kita ni kan anak perempuan, tak payahlah bawa sini kan. Tak, ayah kita akan sebab ayah kita tahu nanti kita akan sangat beruntung kerana kita ada apa yang ayah kita ajar. Sebab hari ni kalau kita tengoklah ibu-ibu, ada orang yang mungkin tak pandai. Ada tahu ibu-ibu yang wanita-wanita isteri-isteri yang mana semua suami diurus. Tapi Allah uji ibu-ibu, bila suami dia mati, suami dia meninggal, dalam usia dia tak settle lagi, anak-anak kecil semua, memang kesian. Ada yang terpaksa berhenti kerja tu. Dia kerja tapi macam terpaksa pindah. Sebab dia tak pandai nak urus, terpaksa balik kampung. Sebab suami dia dah apa, sebab semua A to Z suami dia yang uruskan. Kita uruskan juga, tapi kita
Ya, kita suami juga uruskan, tapi kita jadi apa kita panggil seimbang. Tapi tak adalah sampai kita berdikari terlalu berdikari sampai suami tak payah buat apa-apa. Tak. Kita membantu dan untuk melahirkan hasil yang lebih baik. Ibu-ibu, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada ibu-ibu, dan mudah-mudahan ibu dan ayah kita hari ini yang pernah mengajar kita tentang solat, mereka juga mendapat kebaikan-kebaikan daripada segala amalan yang kita lakukan. Ibu-ibu, sedikit saja daripada saya. Saya pernah buat ibu-ibu ni saya dah berhenti kerja. Saya cakap pada Kak Jamariah tadi, dulu saya kerja zakat dan saya dah berhenti start bulan 2 hari tu. Jadi saya fokus kepada dakwah dan juga kedai ustaz-ustazah lah, iaitu kedai barangan sunnah. Untuk yang ni ibu-ibu, kami baru buat dalam 2 minggu lepas, tadabbur surah Al-Fatihah. Saya punya niche saya dengan ustaz ialah tadabbur ibu-ibu. Saya sangat-sangat suka buat tadabbur dan kami buat tadabbur ni separuh hari. Jadi kita hari ni siapa yang nak dapatkan nota ni ibu-ibu, kita jual lah nota ni 4 jam punya video ibu-ibu dalam program tersebut. Orang bayar yuran RM49 dapat buku ni dan ikut program. Hari ni saya nak ajak ibu-ibu, kalau siapa yang nak dapatkan video tersebut berdurasi 4 jam berserta dengan buku ni hanya RM10. Siapa yang nak boleh dapatkan, tapi jangan kena bagi saya nombor telefon sebab nanti saya nak bagi link video. Okay, so kena bagi nombor telefon pada kami. Dan yang kedua ibu-ibu, untuk kedai ustaz-ustazah, kita ada bawa barang di hadapan sana. Kita ada beberapa barang lah, contohnya yang ni adalah bahur lah. Bahur yang bakar-bakar tu ibu-ibu, wangian sunnah. Ya, kami pakai wangian sunnah ni ibu-ibu, Masya Allah. Bukan sahaja dia boleh jadi deodoran pula, minyak wangi di rumah ibu-ibu. Bila ibu-ibu pasang, dia berasap kan. Nanti kita tunjuk kat sana, ibu-ibu buat pusing satu rumah, cicak, lipas, ibu-ibu ni tak suka tau. Sebab dia kan berasap kan. Lepas tu zaman sekarang lagi lah denggi tengah banyak ibu-ibu. Jadi kadang-kadang hujan kat luar, so dekat dalam rumah tu dia keluar nyamuk. Dia boleh jadi ubat nyamuk ibu-ibu. Sebab asap tu ibu-ibu pergi dekat tingkap, pergi dekat almari semua boleh buka, insya-Allah dia tak suka bau-bau wangi. Okey, ni bau ni pun tidak disukai oleh jin. Ada orang kata, ustazah, macam bagi makan jin je. Itu bau busuk. Jin suka bau busuk, bau wangi malaikat yang suka. Dia boleh menerangkan aura rumah. Ibu-ibu, kita ada juga ini semua suplemen yang bagus. Suplemen ibu-ibu, minyak zaitun, habatus sauda, minyak kelapa dara, minyak apa lagi? Garlic, delima dan juga Allahumma salli ala Muhammad, propolis lah, madu, digabungkan dalam kapsul. Kalau rasa tak boleh nak minum minyak, boleh ambil kapsul ini. Yang ini 4 dalam 1. Kita ada 6 dalam 1 paling maksimum. Ada 2 dalam 1. Memang sangat bagus. Ramai yang dah makan ibu-ibu. Mereka dah makan dah kosong dah. Botol dah kosong ibu-ibu. Lepas tu ambil gambar pada kami, cakap, ustazah saya nak lagi 3 botol. Mula-mula beli 1. Dia ada 160 kapsul. Jadi banyak ibu-ibu. Kami jual ni 160 kapsul ni ada yang RM60, ada yang RM55, ada yang RM50 ibu-ibu. Tapi tahan 3 bulan. Jadi mereka bila dah pakai nampak badan rasa ringan ibu-ibu. Kalau yang kecil manis darah tinggi, jadi mereka top up 3 botol. Dan juga ibu-ibu pernah tengok castor oil? Ini viral dekat TikTok. RM83. Untuk apa? Mata ibu-ibu. Ubat mata, katarak, glaukoma, rabun, gatal. Saya punya masalah ialah gatal mata. Bonyok dia ibu-ibu. Tak payah pakai air mu ibu-ibu, tak settle. Pakai ini, Masya Allah, masukkan pusing-pusing-pusing ni, lepas tu tarik dekat dia punya kelopak ibu-ibu, kan, nanti dia akan masuk, kita akan rasa, sebab dia agak likat sikit. Dia likat sikit. Ibu-ibu buat macam ni, letak kat tangan. Lepas tu dia akan masuk, mula-mula rasa tak selesa, tapi lama-lama akan jadi lega ibu-ibu. Ini juga boleh untuk kulit, tak ada masalah. Bibir, rambut, kalau siapa anak-anak rambut yang tak keluar boleh letak dekat kening, kat kepala, insya-Allah. Dan yang terakhir ibu-ibu, kita ada kopi pula. Camel milk, camel milk, susu unta padang pasir. Susu unta ni dia agak panas ibu-ibu berbanding dengan susu biasa. Kalau siapa asma sangat bagus.
Tapi kita buat perisa-perisa ibu-ibu. Macam ni, yang ni susu unta tapi perisa apa? Bukan kopi, di teh. Ke dalam ni ada tujuh secet lah. Tapi dalam satu secet tu kadang-kadang tengoklah nak pekat ke nak cair, boleh separuh ataupun semua. Dan ada juga yang lain-lain, ada yang kopi, siapa yang suka cappuccino, susu kambing pun ada, susu unta pun ada. Tengoklah ibu-ibu nak yang perisa apa ataupun jenis susu apa. Macam ni RM25 ibu-ibu. Memang orang kalau sekali beli dia akan cari lagi. Sebab memang sedap. Dia tak bau hamis pun. Sikit pun tak bau hamis. Jadi itu saja pada kami dan kita ada 5 Yaman hari ni ibu-ibu. Boleh dapatkan di luar sana. 5 Yaman kami dah habis dah ibu-ibu. Ibu-ibu ambil lah. Orang kata kami tak buat banyak hari ni. 6 kotak je. 1 kotak RM70. Siapa kongsi-kongsi lagi jimat. Kalau tak